Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi dalam subjek reka cipta tingkatan 5 bagi kelas 5 SRC dan 5 Sains Sukan. Jadi hari ini adalah jadual baru ya, hari Ahad 7 bulan 3 2021. Jadi pertemuan kita kali ini pukul 1 hingga pukul 2.30 minit petang. Baiklah, kita teruskan pada pelajaran kita hari ini. Okey, kita masih lagi bab yang ke-11 iaitu sistem. Kita masih lagi pada sistem mekanikal. Sebelum ni kita belajar tentang jenis mekanikal iaitu gear, takal dan tali sawat serta tuas. Jadi hari ini kita masuk pada sistem mekanikal yang baharu iaitu pneumatik dan hidrolik. Jadi hari ini harapan cikgu semua belajar dapat mencapai kejayaan menamakan jenis sistem mekanikal. Jadi kena tahu apa itu pneumatik dan hidrolik. Dan kenal pasti alatan ataupun komponen-komponen asas bagi sistem pneumatik dan hidrolik ya. Okey, kita teruskan pada isi pelajaran hari ini. Okey, pneumatik. Okey, apa maksud pneumatik? Okey, kita ambil dulu perkataan pneu, kemudian baru matik. Okey, apa itu pneu? Adalah angin, manakala matik adalah kuasa. Jadi sistem pneumatik ialah menggunakan udara termampat sebagai medium pemindahan kuasa. Okey, jadi udara termampat ni diperolehi di sekeliling daripada sekeliling kita dan dimampatkan menggunakan pemampat udara yang digerakkan oleh motor elektrik. Jadi alatan seperti pemampat udara di atas ni iaitu alatan mesin pemecah batu ni. Jadi dia akan menyedot udara, udara luar dia akan sedot. Kemudian dimampatkan dalam satu ruang yang disediakan, yang ruang khusus untuk tekanan udara agar ketumpatannya tinggi, maka disalurkan kepada mesin pemecah batu ni. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah komponen asas sistem pneumatik iaitu pemampat udara. Okey, yang pertama sekali ialah yang ada pada pemampat udara adalah pengering udara. Jadi pengering udara ni berada di sini. Okey, kemudian penerima udara. Ini dia. Okey, penggerak. Itu komponen pada akhir sambungan hos pneumatik. Jadi injap kawalan pun sama. Komponen yang dipasang pada bahagian penyambungan sistem pneumatik. Unit servis sama juga dia ada di situ. Okey, dipasang pada bahagian motor penggerak dia, motor pemampat dia. Okey, kemudian hos pneumatik disambung hinggalah kepada penggerak nanti. Okey, kemudian injap kawalan. Injap kawalan ni berada di antara penggerak dan pemampat udara. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen asas sistem pneumatik yang digabungkan dalam sebuah sistem pneumatik. Okey. Okey, inilah dia gambar ajar penyambungan sistem pneumatik. Yang pertama mesti ada pemampat udara. Okey, kemudian ada alat atur, kemudian ada injap kawalan, aliran yang ni kawalan arah. Kemudian last sekali output dia adalah pada penggerak. Okey, mekanisme ni disambung. Ada satu lubang input, output, input, output, input, output sehinggalah kepada penggerak. Jadi mekanisme ni lengkap, maka dia dipanggil sistem pneumatik.
Okey, inilah dia operasi asas. Kita lihat dulu. Okey. Kita baca Okey, sistem ini berfungsi untuk menjalankan penggerak. Penggerak ni jalan keluar masuk dengan menggunakan tekanan udara. Tekanan udara diberikan kepada pemampat udara ni. Jadi tekanan udara ni akan disalurkan melalui hos tadi Okay, jadi apabila pemampat udara dihidupkan, ia akan membekal udara bertekanan ke alat atur yang berfungsi untuk mengawal jumlah tekanan. Ini alat atur. Okey, dia ada meter. Jadi meter ni kita dapat tahu berapa tekanan PSI dia. Macam kereta punya tayar. Okey, berapa kita nak beri tekanan angin masuk pada tayar kita. Kalau motosikal dengan kereta berbeza dia punya tekanan. Jadi kalau kita nak berikan pada alat ini, berapa tekanan yang kita nak gunakan supaya penggerak ni boleh keluar ataupun masuk. Semakin tinggi tekanannya, kelajuannya akan dilihat pantas ataupun perlahan. Injap kawalan aliran berfungsi mengawal jumlah udara yang masuk penggerak. Ini memang betul lah. Injap kawalan ni kawalan dia mengawal jumlah udara yang masuk ke penggerak. Tak semua udara boleh masuk pada penggerak. Penggerak ni dia punya ruang untuk penggerakan dia ni terhad. Jadi udara yang masuk lebihannya dia akan keluar, dia akan buang. Jadi akan bunyi bising. Penggerak hanya akan berfungsi apabila injap kawalan arah dikendalikan. Injap kawalan arah ni kalau kita tekan dia ataupun kita tuilkan dia, tekan ataupun kita tarik, maka angin akan melepasinya, maka angin itu akan menuju kepada penggerak. Yang kelima, pemampat udara akan berhenti secara automatik sekiranya tekanan di dalam tangki penerima sudah cukup. Maksudnya pemampat udara ni bila dah ada punya kuantiti udara dah cukup, dia akan automatic stop. Dia akan stop. Itu saja. Seterusnya kita pergi pada hidrolik. Sistem ini menggunakan cecair. Berbanding dengan pneumatik tadi menggunakan udara termampat. Yang ini cecair. Hidrolik menggunakan cecair sebagai medium penghantaran kuasa. Antara cecairnya adalah seperti minyak. Contoh penggunaan sistem hidrolik ialah pada kenderaan berat. Contohnya lori. Pada lori ni apa? Muatan pasir, tanah dan sebagainya mampu diangkat pada bahagian belakang lori. Ni contoh. Ada beban belakang sini. Kerana dia pakai jet jack ni, maka bila silinder jack ni keluar, maka bahagian orang panggil bucket belakang terangkat, maka beban tu akan turun ke bawah, jatuh ke bawah. Ini contohlah penggunaan hidrolik. Mana hidroliknya? Dalam sini. Dia ada tekanan minyak. Mesti ada motor kat sini. Dan dikawal oleh tuil dalam ruang pemandu ni. Jadi ada tuil. Untuk menaik ataupun menurunkan bucket. Jadi tuil ni yang dikawal oleh pemandu. Kita teruskan. Ini komponen-komponen asas sistem hidrolik. Pada pneumatik tadi kita ada pemampat udara. Tapi kat sini kita tak ada pemampat cecair. Kita cuma ada pump. Pump untuk mengepam mendalih hidrolik ke tangki, dari tangki ke seluruh sistem. Jadi pump tu ada dua jenis. Pump gear, pump EMPA. Kemudian kita ada injap kawalan arah. Apa fungsi injap kawalan arah?
sebagai pengatur untuk menentukan arah. Nama pun injap kawalan arah, maka dia injap sebagai pengatur arah. Okey, ada berapa banyak jenis kat sini? Okey, yang pertama ada injap kawalan 2/2, 3, 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. Apa itu 2/3 3/2 ni apa cikgu? Okey, kita lihat kat sini. Injap kawalan 2/2. Okey, mempunyai satu bahagian tertutup. Untuk keadaan sistem tidak digunakan apabila solenoid berfungsi sebagai saluran terbuka, anak panah akan mengalirkan bendali ke penggerak. Okey, injap kawalan 2/2 bermaksud, okey, cuba lihat masukan dia ada dan keluarannya ada. Ada 2 lubang. Kemudian per 2 maksudnya ada 2 bahagian. Tandakan bahagian yang pertama, bahagian yang kedua. Maka kalau dia sebut 2/2 bermaksud 2 ni merujuk kepada 2 bahagian. Manakala 2 yang awal ni, pecahan ni, 2/2 ni maksudnya ada 2 saluran. Okey, kita pergi pada 3/2. 3/2. Okey, 3 tu maksudnya apa? Okey, 3 tu ada, tengok sini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 saluran. Salah. Padam dulu. Telajak. 1, 2, 3. Dalam satu bahagian ada 3 saluran. Kemudian ada 2 bahagian. 1, 2. Telitikan semula. Okey. Ni ada 1, 2, satu lagi belakang ni. Okey. 4/2. Maksudnya apa? Okey. Ada 4 saluran. Cuba lihat pada satu bahagian ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian ada 2 bahagian. 1, 2. Satu kotak ni kira satu bahagian. Jadi kita lihat 1, 2, yang 4 tadi ni. 1, 2, 3, 4 belakang. Okey. Cuba kita lihat pada 4/3 ni pula. Okey. 4. Kita pergi. Okey, tengok. 1, 2, 3, 4. Kenapa dia 4 cikgu? Okey, tengok sini dia ada masuk sini, atas, atas. Ada 4 saluran. 4 lubang lah. Okey, jadi kita tandakan 1, 2, 3, 4 pada satu bahagian. Dan dia mempunyai 3 bahagian. Tengok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi injap kawalan 4/3. 5/2. Banyaklah. 5/2. Ada 2 bahagian. 1, 2, betul. Dan 5. Ada 5 laluan lubang dia. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan 5/3. Okey, ada 5 laluan dia. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan ada 3 bahagian. Okey, 1, 2, 3. Jadi mudah kita nak faham bahawa di sini ialah injap kawalan, contohnya 2/2 bermaksud 2 masukan, 2 saluran dan 2 bahagian. 3/2 bermaksud 3 saluran dan 2 bahagian. 4/2 bermaksud 4 saluran, 2 bahagian. 4/3, 4 saluran, 3 bahagian. 5/2, 5 saluran, 2 bahagian. 5/3, 5 saluran, 3 bahagian. Okey, cara kita nak mengenal. Ini rupa bentuk dia ni. Okey.
bergantung pada syarikat yang mencipta pembekalan tu. Tapi yang penting kat sini lah nama injap kawalan dia bergantung kepada pecahan dia ni. 42, 43, 52, 53. Okay. Kita teruskan. Okey, kemudian komponen asas yang lain, silinder hidrolik. Okey, iaitu berfungsi untuk menukarkan tenaga daripada tenaga cecair kepada tenaga mekanikal. Contohnya yang ini dipanggil silinder tindakan tunggal dan dua tindakan. Maksud tindakan tunggal apa? Ada satu masukan saja. Okey. Tapi kalau dua tindakan, ada dua masukan. Bila udara masuk, bila cecair masuk, okey, penggeraknya akan keluar panjang. Tapi bila masuk daripada sini pula, dia A dengan B ni dia masuk pada A, okey, penggerak ni akan pendek pula masuk ke dalam. Jadi begitulah, ada dua tindakan dalam satu masa. Okay. Kemudian hose hidrolik, iaitu yang menyambungkan antara satu bahagian dengan satu bahagian lain. Di dalamnya mengalirlah cecair ataupun bendalih hidrolik. Minyak lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah komponen dan gambar raja detail skematik dia. Okey, kalau motor, ini simbol dia M. Okey. Kemudian kita ada pump hidrolik. Okey, ini gambar rajanya. Ini dia punya simbol. Okey. Fungsinya pun mengepam bendalih daripada tangki. Ini tangki ini tangki, minyaknya ni sedut kat sini dia pump. Okey. Terus kepada injap kawalan arah. Injap kawalan arah. Jadi sebelum sampai injap kawalan arah, mesti ada injap pelega tekanan. Okey. Yang merah ni tekanan tekanan. Sampai sini. Okey. Kemudian kita ada silinder dua tindakan. Silinder hidrolik. Ni dua tindakan ni. Ada input dua. Saluran masuk ada dua. Ni pun ada tunjukkannya. Ada dua saluran. Okey, yang ini dia punya ruang sebelah. Okey, bahagian dalam lah. Bila masuk sebelah sini, dia akan keluar dia punya penggeraknya. Bila dia masuk sini, penggeraknya akan pendek. Okey. Dan injap pelega tekanan. Injap pelega tekanan. Okey, kemudian injap kawalan aliran boleh laras. Ini dia. Okey, penapis kat sini. Bila dia dah pusing dia kembali semula pada tangki, dia akan melalui penapis supaya berdasing di ditapis di sini supaya tak masuk ke dalam tangki untuk proses hidrolik yang seterusnya. Jadi penapis ni penting supaya bendalihnya tidak kotor. Okey, kemudian tangki simpanan bendalih. Inilah dia, tangki simpanan bendalih. Okey, itu secara umum. Nak lebih lanjut boleh baca dalam buku teks lah. Okay, terusnya kita pergi pada sistem bagaimana dia beroperasi bagi sistem hidrolik. Okey, cuba lihat kat sini. Okey. Apabila motor dihidupkan, ni motor elektrik. Apabila motor dihidupkan, bendalih hidrolik akan mengalir. Bendalih hidrolik akan mengalir. Cuba lihat visualizer ni. Okey, tu motor. Cikgu dah nak bling-blingkan motor tu. Okey. Kemudian okey, warna merah kelip-kelip ni, ni adalah minyak lah, bendalih. Jadi bendalih tu berada di dalam tangki simpanan bendalih. Okey. Kemudian motor ni yang dah on tadi tu akan mengepam menggunakan pump hidrolik. Okey. Maka dia akan beri tekanan kepada minyak tadi melalui hose sehinggalah menuju kepada injap kawalan arah. Mana injap kawalan arah? Ni semua ni. Berapa dia punya jenis? Okey, 4 nisbah 4/3 lah. Okey.
1, 2, 3, 4. Macam mana nak kesan 1, 2, 3, 4? Okey, ni. 1, 2, 3, 4. Berapa bahagian? 1, 2, 3. Ada 3 bahagian. Maka injap ni jenis 4/3. Okey. Kita tengok apa yang berlaku. Apabila tuil ditekan. Tuil mana? Okey, warna hijau ni kita tekan. Bila kita tekan dia akan bergerak Cuba lihat ni. Okey. Sebelum kita tekan apa berlaku? Kita tengok. Okey. Aliran tekanan minyak tadi tu akan patah balik ke tangki simpanan sebelum kita tekan. Begitulah seterusnya. Jadi belum ada apa-apa mekanisme yang berlaku pada ombor. Sekarang ni ombor tu dalam keadaan panjang. Bersentuhan dengan bola A. Silinder dua tindakan ni ombor ni panjang dan bersentuhan dengan bola A. Jadi bila kita tekan tuil ni, apa yang berlaku? Maksudnya kita tekan tuil injap kawalan arah 4/3 ni, apa yang berlaku? Kita tekan kan? Apa yang berlaku? Lepas tu cuba lihat arah anak panah tu. Maka laluan pada injap tadi tu terbuka. Jadi tekanan minyak hidrolik tadi tu boleh melepasi injap kawalan arah terus menuju ke atas. Kemudian melalui hos dia akan berterus ke silinder dua tindakan. Apa berlaku pada ombor tadi tu? Bila dah masuk dalam silinder dua tindakan yang mempunyai ombor, maka ombor tadi tu pun akan bergerak. Dia punya penggeraknya menjadi pendek. Nampak kemudian apa yang berlaku? Yang bahagian bawah ombor ni dia pun masuk ke dalam tangki simpanan bendalih. Jadi rotation dia begitu. Motor on, pam hidrolik akan mengepam bendalih ni melalui hos hingga ke injap kawalan. Kemudian injap kawalan akan bergerak ke silinder dua tindakan. Pada satu kemasukan, ombor ni akan menjadi pendek ataupun masuk ke dalam. Kemudian bahagian bawah lagi satu silinder dua tindakan ni akan pergi ke tangki simpanan bendalih. Itu proses dia. Kita pergi pada bila kita tadi ni tuil ditekan kita pergi pada tuil ditarik. Cuba tengok situasi ni. Motor, kita onkan motor, maka motor tu pun mengepam bendalih. Bendalih akan mengalir menuju ke injap kawalan. Kemudian tuil ditarik. Ni biasanya yang tadi ni belum dibuat apa-apa dia terus ke tangki simpanan semula. Apabila tuil ditarik, maksudnya dia menuju ke tu tuil ditarik. Apa jadi? Bila tuil ditarik, bendalih tadi akan melalui saluran yang cross act ni ke kanan apa yang berlaku? Maka dia melepasi pada injap tadi, dia menuju ke silinder dua tindakan, maka ombor pun keluar bersentuhan dengan bola A. Nampak tu? Kemudian apa jadi? Sisanya tu akan masuk ke injap kawalan aliran dan menuju ke tangki simpanan bendalih. Itu kitarannya. Tadi tuil di tekan, yang ni tuil ditarik. Jadi kita nampak pergerakan ombor. Pergerakan ombor. Bila masa dia keluar, apabila tuil
tarik. Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Ni bezanya cuba lihat. Twill ditekan, twill ditarik. Bila twill ditekan, kita nampak lihat kat sini. Okey, situasinya cuba tengok slide ni. Nampak twill ditekan. Okey. Jadi ombonya akan pendek. Okey, tengok twill ditarik. Okey. Jadi simulasi ni mungkin dapat menjelaskan awak, pemahaman awak lebih tepat lah. Jadi ini adalah contoh sistem hidrolik. Okey. Dah habis. Okey, jadi aktiviti hari ni ialah anda dikendaki membuat nota slide yang cikgu tayangkan tadi, iaitu slide nombor 3, 5, 7, 10 dan 11. Okey. Itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Okey, bye.